Hello. Salam sejahtera kepada semua. Saya Tiomex. Saya suka makan burger. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan kaedah pengantian. Tanpa membuang masa, marilah kita lihat soalan A. Kita ada 3 persamaan, jadi kita perlu memberikan nama untuk persamaan ini. Jadi ini persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3. Selepas memberikan nama-nama bagi persamaan ini, kita boleh mulakan daripada mana-mana persamaan. Tetapi di sini ada satu tips, cuba perhatikan perkali bagi X, Y dan Z. Untuk persamaan 1, kita boleh perhatikan perkali bagi X ialah 2, perkali bagi Y ialah 1 dan perkali bagi Z adalah 3. Untuk persamaan 2, kita boleh perhatikan perkali bagi X ialah 1, perkali bagi Y ialah negatif 1 dan perkali bagi Z adalah negatif 1. Manakala untuk persamaan 3, kita boleh perhatikan perkali bagi X, Y dan Z adalah 3, negatif 2 dan 3. Kenapa kita perlu lihat pada perkali? Untuk memudahkan kaedah pengantian, biasanya kita perlu pilih persamaan di mana pemboleh ubah mempunyai perkali 1. Jadi kita boleh memilih persamaan 1 ataupun persamaan 2 sebab kita boleh perhatikan Y depannya ialah 1 dan X depannya ialah 1. Kita boleh pilih mana-mana saja. Dan cikgu tidak galakkan anda pilih persamaan 3 sebab perkali bagi mereka bukan 1. Jadi kita boleh mulakan dengan persamaan 1. Saya tulis dari 1. Kita akan susun Y di sebelah kiri, X dan Z di sebelah kanan, iaitu Y dalam sebutan X dan Z. Jadi saya akan pindah dua sebutan ini ke sebelah kanan. Tinggal Y di sebelah kiri. Y sama dengan apa? Negatif 2 tolak dengan 2X tolak dengan 3Z. Betul? Ini adalah persamaan yang baharu, persamaan 4. Boleh? Selepas itu, kerja kita sangat mudah. Kita hanya perlu gantikan persamaan 4 ke dalam 2 dan gantikan persamaan 4 ke dalam 3. Boleh faham? Sebab persamaan 4 ini berasal daripada persamaan 1. Jadi kita perlu masukkan persamaan 4 ke 2 dan ke 3. Okey, satu persatu. Maka saya boleh tulis gantikan persamaan 4 ke dalam 2. Okey, ini perlu ditulis supaya anda jelaskan apakah yang anda sedang buat. Jadi saya gantikan 4 ke dalam 2. Apa yang kita dapat? Kita salin X. Kemudian tolak kita salin Y kan? Y ialah kumpulan ini. Maka kita perlu letak satu tanda kurung. Negatif 2 tolak 2X tolak 3Z. Boleh faham? Pastikan letak tanda kurung. Sebab tolak ini untuk keseluruhan ini. Kemudian kita salin saja. Tolak Z sama dengan negatif 3. Selepas itu kita perlu pemudahkan X tambah 2. Negatif, negatif jadi positif. Negatif, negatif jadi positif. Negatif, negatif jadi positif. Oke, kemudian masih boleh pemudahkan X tambah 2X, 3X. 3Z tolak Z kita dapat 2Z. Negatif 3 tolak 2 kita dapat negatif 5. Ini adalah persamaan yang baharu, jadi saya boleh tulis persamaan 5. Selepas itu, kita perlu gantikan 4 ke dalam 3. Okey, tadi kita ganti 4 ke dalam 2. Sekarang kita nak gantikan 4 ke dalam 3. Jadi saya boleh tulis gantikan persamaan 4 ke dalam persamaan 3. Okey, apa yang kita dapat? 3X kita salin. Kemudian tolak 2 darab dengan apa? Y sudah digantikan dengan ini. Negatif 2 tolak 2X tolak 3Z. Yang lain kita salin sahaja. Tambah 3Z sama dengan negatif 12. Okay. Kemudian kita boleh pemudahkan 3X negatif negatif positif. Negatif negatif positif. Negatif negatif positif. Yang lain kita salin. Kemudian masih boleh pemudahkan 3X tambah 4X kita dapat berapa? 7X. 6Z tambah 3Z 9Z. Negatif 12 tolak 4 kita dapat negatif 16. Ini adalah persamaan ke 6.
Selepas itu, kita nak menggunakan kaedah penggantian kan. Mungkin kita boleh mula daripada persamaan 5. Kita boleh susun Z di sebelah kiri, X di sebelah kanan. Ataupun sebaliknya. Jadi, saya boleh tulis dari 5. Saya nak Z dalam sebutan X. Jadi, saya boleh pindah 3X ke sebelah kanan. Maka, saya boleh dapat 2Z sama dengan negatif 5 tolak dengan 3X. Kemudian kita boleh pindahkan 2 ke sebelah kanan. Z sama dengan negatif 5 tolak 3X bahagi 2. Ini adalah persamaan yang baharu, persamaan 7. Selepas kita dapat persamaan 7, kita boleh gantikan 7 ke dalam 6. Sebab kita nak cari nilai X. Jadi saya boleh tulis gantikan 7 ke dalam 6. Dan jangan keliru, ini sebenarnya adalah silibus tingkatan 1. Asalkan kita ada persamaan X dan Z, ini pun persamaan X dan Z, kita boleh menggunakan kaedah penggantian. Okey, susun Z dalam sebutan X. Kemudian gantikan 7 ke dalam 6 seperti ini. Okey, jadi saya boleh tulis 7X tambah 9 kurungan Z ialah apa? Ialah kumpulan ini. Negatif 5 tolak 3X bahagi 2. Sama dengan negatif 16. Selepas itu, kita perlu pemudahkan bahagian ini. 7X tambah apa? 9 darab negatif 5, negatif 45. 9 darab negatif 3X, negatif 27X per 2. Dan untuk memudahkan kerja kita, setiap sebutan ini kita boleh darab 2. Jadi 7X darab 2 kita dapat 14X. Kumpulan ini darab 2, bayangkan 2 dengan 2 akan dimasukkan. Jadi kita hanya tinggal bahagian atas saja. Dan akhir sekali, negatif 16 darab 2, negatif 32. Dan ini sangat senang sebab kita hanya perlu mencari nilai X sahaja. Negatif 45 tolak 27X sama dengan negatif 32. 14X tolak ini kita dapat negatif 13X. Negatif 32 tambah 45 kita dapat 13. Kalau tak pasti, kita boleh tekan kalkulator. Dan akhir sekali, 13 bahagi negatif 13 kita dapat negatif 1. Selepas dapat nilai X, kita boleh cari nilai Z. Sebab X berada di sini, Z berada di sini. Kalau kita ada X, kita boleh cari Z. Jadi saya boleh tulis dari 7. Okey, dari 7. Okay, kita boleh tulis Z sama dengan apa? Gantikan negatif 1 ke dalam. Okay, maka kita dapat negatif 5 tolak 3 kurungan ini. Negatif 1 per 2. Kemudian kita boleh serahkan kepada kalkulator. Okay, negatif 5 tolak 3 kurungan negatif 1. Lepas tu bahagi 2. Jawapannya lah negatif 1. Selepas dapat nilai X dan Z, kita boleh cari Y. Bagaimana cari Y? Kita boleh pilih persamaan 4. Persamaan 4 nampak tak Y di kiri, X dan Z di sebelah kanan. Jadi saya akan tulis dari 4 kemudian salin ini. Okey? Dari 4. Okey. Apa yang kita ada? Y sama dengan negatif 2 tolak 2X tolak 3Z. Saya lihat balik. Betul. Negatif 2 tolak 2X tolak 3Z. Kita hanya perlu gantikan kedua-dua ini ke dalam persamaan. So, Y sama dengan negatif 2 tolak 2 darab negatif 1 tolak 3 darab dengan negatif 1. Kemudian serahkan kepada kalkulator. Negatif 2 tolak 2 darab negatif 1. Kemudian tolak 3 darab dengan negatif 1. Jawapannya lah 3. Dengan ini kita dapat satu kesimpulan. X sama dengan negatif 1. Y sama dengan 3. Z sama dengan negatif 1. Kalau kita nak pastikan jawapan ini tepat, sebenarnya kita boleh semak dengan kalkulator. Okay, macam kaedah penghapusan saja. Jadi saya boleh tekan equation function. Lepas tu pilih nombor 1. Lepas tu pilih 3. Di sini kita boleh tekan 2, 1, 3 dan negatif 2. Boleh? Persamaan 2 kita ada 1,
Nah, ini berhati-hati, negatif 1. Sini pun negatif 1. Dan sini negatif 3. Boleh? Untuk persamaan 3 kita ada 3, negatif 2, kemudian 3, dan negatif 12. Okey, perhatikan X ialah negatif 1, Y ialah 3 dan Z ialah negatif 1. Bermaksud ketiga-tiga jawapan ini adalah tepat. Boleh. Jadi pastikan setiap kali kita selesaikan dan dapat jawapan, kita perlu semak. Selepas semak, barulah kita yakin jawapan kita adalah tepat. Sama seperti soalan A, kita perlu memberikan nama bagi persamaan ini. Ini merupakan persamaan 1, 2 dan persamaan 3. Selepas itu, kita perlu memerhatikan perkali bagi X, Y dan Z. Untuk persamaan 1, kita boleh nampak perkali bagi X ialah 2, perkali bagi Y ialah 3 dan perkali bagi Z ialah 2. Kemudian kita lihat persamaan 2. Kita boleh nampak perkali bagi X ialah 1, perkali Y ialah 4, perkali Z ialah negatif 2. Dan akhir sekali untuk persamaan 3, kita boleh nampak perkali bagi X adalah 1, Y juga adalah 1 dan Z adalah 4. Antara tiga persamaan ini, mungkin kita boleh pilih persamaan 2 ataupun persamaan 3 untuk susun X di sebelah kiri, Y dan Z di sebelah kanan. Sebab perkali bagi X adalah 1. Lebih senang untuk kita susun. Okay? Jadi persamaan 1 tidak digalakkan. Maka saya akan tulis dari 2. Kemudian saya akan susun Y dan Z di sebelah kanan. Maka saya akan salin X sama dengan 12 tolak 4Y tambah 2Z. Betul? Ini adalah persamaan baharu, jadi saya tulis 4. Selepas itu kita boleh buat apa? Kita perlu gantikan 4 ke dalam 1, gantikan 4 ke dalam 3. Sebab 4 berasal daripada 2. Jadi ingat mesti ganti ke dalam 1 dan ganti ke dalam 3. Jangan ganti balik ke dalam persamaan 2. Maka saya boleh tulis gantikan persamaan 4 ke dalam persamaan 1. Okey, bermaksud X akan ditukarkan kepada ini. Jadi saya boleh tulis 2 darab X ialah kumpulan ini, 12 tolak 4Y tambah 2Z. Yang lain kita salin sahaja. Tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Kemudian kita boleh permudahkan 24 tolak 8Y tambah 4Z tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Permudahkan negatif 8Y tambah 3Y kita dapat negatif 5Y. 4Z tambah 2Z kita dapat 6Z. 24 kita boleh pindah ke sana. 16 tolak 24 kita dapat negatif 8. Ini adalah persamaan baharu, jadi saya boleh tulis persamaan 5. Boleh? Selepas itu kita boleh buat apa? Gantikan persamaan 4 ke dalam 3. Jadi saya boleh tulis gantikan persamaan 4 ke dalam 3. Okay, apa yang saya akan dapat? X ini akan ditukar kepada ini. 12 tolak 4Y tambah 2Z. Kemudian yang belakang kita salin saja. Tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Kemudian kita boleh permudahkan. Negatif 4Y tambah Y kita dapat negatif 3Y. 2Z tambah 4Z 6Z. 20 tolak 12 kita dapat 8. Ini adalah persamaan yang baharu. Okey, persamaan 6. Di sini kita sudah balik kepada silibus tingkatan 1 di mana kita hanya ada dua pemboleh ubah, Y dan Z, Y dan Z. Dan perhatikan perkali bagi Z adalah sama. Jadi kita boleh hapuskan pemboleh ubah Z supaya kita boleh dapatkan nilai Y. Okey, jadi saya boleh tulis persamaan 5 tolak persamaan 6. Okey, sebab 6Z tolak 6Z akan dapat sifar. Jadi negatif 5Y tolak negatif 3Y kita dapat negatif 2Y. Negatif 8 tolak 8 kita dapat negatif 16. Maka kita boleh dapatkan nilai Y iaitu 8. Boleh? Selepas dapat nilai Y kita boleh cari nilai Z. Jadi kita boleh pilih persamaan 5 ataupun 6. Contoh yang kita boleh pilih persamaan 6, kita tulis dari 6
Kemudian kita ganti 8 ke dalam. Negatif 3 darab 8 tambah 6Z sama dengan 8. Negatif 24 tambah 6Z sama dengan 8. Pindah negatif 24 ke sebelah kanan. 8 tambah 24, 32. Dan di sini kita boleh guna kalkulator. 32 bahagi 6 kita dapat 16/3. Boleh? Maka kita sudah dapat Y dan Z kan? Kita nak cari X. Sangat senang. Kita balik kepada persamaan 4. Nampak tak X di kiri, Y dan Z di kanan. Jadi saya boleh tulis dari 4 saya salin ini. Kita ada X sama dengan 12 tolak 4Y tambah 2Z. Saya semak sekali lagi. Betul. Selepas itu kita boleh gantikan Y dan Z ke dalam untuk cari nilai X. X sama dengan 12 tolak 4 darab 8 tambah 2 darab 16/3. Kita hanya perlu serahkan kepada kalkulator. 12 tolak 4 darab 8 tambah 2 darab 16/3. Jawapannya lah negatif 28/3. Maka kita sudah berjaya dapat ke semua nilai. Kita tulis satu kesimpulan. X sama dengan negatif 28/3. Y sama dengan 8. Dan Z sama dengan 16/3. Untuk memastikan jawapan kita adalah tepat, kita boleh semak jawapan. Masukkan semua persamaan ke dalam kalkulator. Tekan A, lepas tu pilih 1, pilih 3, 2, lepas tu 3, 2 dan 16. Kemudian 1, 4, negatif 2 dan 12. Akhir sekali kita ada 1, 1, ini 4 dan sama dengan 20. Boleh. Selepas itu kita tekan sama dengan. Okey, nampak tak? X kita adalah sama. Kemudian Y ada sama. Kemudian Z adalah sama. Jadi kita boleh yakin bahawa X, Y dan Z adalah tepat. Boleh faham? Jadi pastikan anda semak jawapan setiap kali anda selesaikan. Ini adalah kaedah pengantian. Jika anda berminat untuk menonton video kaedah penghapusan, anda boleh menekan link di bawah. Sekian, terima kasih. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka dan jangan lupa subscribe saluran Tio Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.